Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muslim Ahmad dan saya pernah positif COVID-19. COVID-19 ni adalah satu virus yang kita kenali sampai sekarang, masih ada lagi yang menghidapinya, dan saya menghidapinya pada awal bulan Mac dan saya sembuh pada awal bulan April. Perjalanan yang tak akan saya lupakan dalam tahun 2020. 2020 bermula dengan baik, ya. Dengan planning, yalah, saya bertugas di masjid kan, di Masjid Al-Muttaqin. Planning, semua dah cantik. Lepas tu pergi ke saya ada wisata ke Indonesia pada akhir pertengahan bulan Februari. Kemudian akhir bulan Februari saya pergi ke Istimak Jemaah Tabligh di Seri Petaling di Malaysia. Kemudian saya ziarah syekh saya di sana dan kembali ke Singapura dan mendapat tahu saya kena COVID-19. Okey, jadi ceritanya bermula daripada Seri Petaling. Di sana sebab kita considered sebagai foreigner, ya. Jadi kita bersama-sama dengan orang Brunei dan juga orang-orang Eropah dan juga orang-orang Arab. Pada ketika itu COVID-19 belum lagi declare sebagai pandemik. Okay. Jadi ke sana, kemudian selepas pulang ke Singapura, saya teruskan bertugas. Saya balik hari Rabu. Kemudian Rabu petang, Rabu malam dah mengajar. Rabu, Khamis, hari Jumaat. Kemudian hari Jumaat tu saya bertugas sebagai khatib. Dan beberapa minit sebelum azan Jumaat, saya dah mula batuk. Batuk kering. Dan saya ingatkan batuk ni, mungkin sebab ada construction lah di sana kan. Betul-betul dalam bilik imam tu ada construction. Okay. Tengah buat bilik baru tambahan. Okey. Tapi kemudian batuk saya pun berterusan. Kemudian hari Minggu saya pun masih mengajar juga. Hari Minggu dah mula selsema. Kemudian hari Isnin saya ke doktor lah. Saya terangkan kepada doktor saya pulang daripada Malaysia hari Rabu dan sebagainya. Doktor kata ini cuma batuk dan selsema yang biasa saja. Kemudian beberapa hari kemudian keluar berita salah seorang jemaah tabligh yang berasal dari Brunei kena COVID-19. Jadi saya dah mula risau. Kemudian saya diminta untuk terus pergi ke NCID untuk jalani ujian swab. Saya diuji pada hari Rabu. Kemudian hari Khamis dimaklumkan bahawa saya positif COVID-19. Dari situlah bermulanya perjalanan yang penuh dugaan. Dugaan bukan hanya setakat dari segi fizikal, tapi dugaan mental dan psychological. Selepas dah dimaklumkan bahawa saya kena COVID-19, saya tak melata, tak terkejut. Kira senang cakap, mengambil berita tersebut dengan keadaan tenang lah. Okay. Mula saya pack barang saya, turun ke bawah, masuk ambulans, kemudian masuk ke dalam ward. Dan daripada situlah persoalan-persoalan banyak daripada luar. Apa yang terjejas bila saya kena COVID-19? Banyak perkara yang terjejas. Yang pertama sekali, pastinya ahli keluarga saya. Kemudian tempat kerja saya. Kemudian tempat-tempat yang saya lawati sejak saya pulang daripada Singapura. Dan daripada situlah diketahui bahawa 4 lagi orang daripada mereka yang pergi ke istimak itu pun disahkan positif COVID-19. Jadi kita 5 orang inilah yang daripada Malaysia, yang anda dengar daripada khabar, daripada surat khabar, daripada berita
yang kita dapat COVID-19. Dan daripada situlah mulanya masjid-masjid seluruh Singapura ditutup. Satu kejadian yang tak pernah difikirkan, tak pernah terbayang oleh masyarakat Islam Singapura pun. Tak pernah terfikir pun, tak pernah fikir benda ni boleh terjadi. Dan daripada situlah bermulanya tuduhan-tuduhan dan sebagainya berkenaan dengan mereka-mereka yang pergi ke Istimewa Jemaah Tabligh yang menyebabkan masjid-masjid Singapura ditutup. Jadi dalam masa seminggu saya di hospital, MOH, ya, Ministry of Health, mereka telefon, mereka guna contact tracing lah. Masa tu belum ada lagi trace together dan sebagainya, belum lagi. Jadi hampir 2 jam, ya, saya perlu maklumkan daripada semenjak saya pulang dari pulang ke Singapura sampai saya masuk ward, awak ke mana, awak pergi mana, awak ziarah mana. Jadi tempat-tempat tersebut semua telah dimaklumkan dalam berita, telah diziarahi oleh pesakit COVID-19 ni. Okey, dah maklumkan. Okey. Jadi hari Khamis tu, salah satu tempat terawal atau masjid terawal yang tutup adalah masjid tempat saya bertugas, Masjid Al-Mutakin, dan juga beberapa masjid lain di Singapura. Dan kemudian terjadilah pada Jumaat itu, Jumaat yang mana ditutup masjid-masjid Singapura. Saya dimaklumkan oleh pengerusi masjid. Bukan hanya saya sendiri rasa stres psychologically, tapi mereka juga kena tuhmah, kena caci, kena hina. Satu pengalaman yang tak akan dilupakan oleh mereka, tak akan dilupakan oleh saya. Saya pun merasa bersalah, saya pun rasa sedih, kerana umat Islam sepatutnya mereka mengetahui, tapi kita tak boleh expect. Jadi bila mana pagar masjid ditutup tu, kita boleh faham perasaan jemaah, kita boleh faham perasaan mereka yang ingin bersolat di masjid. Tapi hari tu bukan hari mereka. Mereka tak boleh masuk, dan kita dan pegawai-pegawai masjid yang berdiri di pagar tersebut, cuba bayangkan anda dihina. Kemudian ada jemaah-jemaah yang mengatakan, awak tanggungjawab nanti kalau saya tak dapat solat di rumah Allah. Awak dah menghalang ibadah saya. Inilah kata-kata yang dilontarkan semasa awal-awal masjid-masjid Singapura ditutup. Jadi pegawai-pegawai masjid perlu menenangkan para jemaah yang kita tahu mereka ada hati mereka ni terpaut pada masjid. Mereka nak masuk tapi tak boleh masuk. Selama beberapa minggu masjid-masjid Singapura ditutup. Subhanallah. Tempat-tempat yang saya singgah semua telah diketahui ramai. Beberapa masjid yang saya singgah, beberapa tempat yang saya singgah. Dan yang saya paling risau adalah berkenaan dengan ahli keluarga saya. Apakah yang akan terjadi pada mereka? Kerana saya juga membantu ahli keluarga. Yang saya paling risau adalah berkenaan dengan ahli keluarga saya. Apakah yang akan terjadi pada mereka? Kerana saya juga membantu ahli keluarga dari segi finance, alhamdulillah. Jadi bila mereka tak boleh keluar rumah, ayah saya, adik-beradik saya, mereka tak boleh keluar rumah. Jadi mereka tak boleh ke pasar. Mereka tak boleh, hatta kalau nak buang sampah tu pun rasa takut, ya. Takut jiran-jiran apa kata mereka dan sebagainya. Jadi saya juga perlu uruskan pasar mereka. Ya, saya perlu uruskan. Okay. Saya minta bantuan kepada beberapa jemaah-jemaah masjid, ya. Yang masya-Allah mereka sangat membantu. Sangat bantu. Kira hari-hari kalau ada keperluan mereka akan letak di luar rumah dan sebagainya. Tapi tak kurang jugalah ada sebahagian
yang menyalahkan kita. Saya tak nak cakap saya seorang saja, tapi kita 4 orang. Total semua 5 orang. Maaf, kita semua 5 orang. 5 yang pergi ke Istimak Jemaah Tabligh. Tapi dalam 5 orang ni, saya 1 orang je yang kerja di masjid. Jadi seolah-olah semua kesilapan masjid ditutup tu adalah kerana saya. Dan maaf cakaplah, stigma ni masih berterusan. Bukan mudah nak hilangkan di stigma, bukan mudah. Tak. Orang masih anggap ni satu kesalahan, ya. Saya sedar apa yang terjadi ni, saya positif COVID-19 ni ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin kerana silap saya yang saya harus mengetahuinya. Tapi kalau stigma tu masih berterusan, tu adalah satu kesilapan yang besar lah. Seolah-olah macam dikatakan saya ni pergi ke Malaysia, saya nak ambil COVID-19 daripada Malaysia, kemudian saya bawa ke Singapura, saya nak infect semua orang di rumah Allah, saya nak infect semua orang di masjid. Itu stigma yang masih saya rasakan, dan saya rasa ini adalah satu perkara yang harus dibasmikan daripada pemahaman ataupun daripada pemikiran sesiapa pun. Saya tak nak, semua orang tak nak infected dengan COVID. Siapa nak positif? Awak nak? Awak nak COVID tu datang, kemudian dia infect awak, dan kemudian awak adalah orang panggil apa tu? Super spreader. Awak pun tak nak. Saya pun tak nak. Apakah saya pilih untuk saya lakukan perkara ini? Tidak, saya tak pilih. Dan sekali lagi saya ulang, semasa itu COVID-19 belum disahkan sebagai pandemik. Jadi kalau dikatakan ini adalah salah saya, macam mana orang cakap, salah kau lah. Bahasa kasar, salah kau lah. Kerana kau, masjid satu Singapura kena tutup. Saya pasti masih ada lagi yang berfikiran sedemikian. Tolong, saya minta sangat, ya, hilangkanlah perasaan seperti itu. Saya nak bagi tahu, sekiranya anda ada kawan, ada jiran, ada sahabat, atau sesiapa sahaja pun yang anda kenali rapat dengan anda, kemudian mereka disahkan positif COVID-19, berikan sokongan yang penuh pada mereka. Saya ingin mengucapkan ribuan, bahkan jutaan terima kasih kepada Masjid Al-Muttaqin, tempat saya bertugas. Bagaimana mereka memberikan sokongan yang padu, yang jitu. Dan juga kepada mereka yang pernah membantu saya dan ahli keluarga saya untuk mengharungi cabaran ini. Bukan mudah, ya. Para penonton, bukan mudah. Walaupun semasa saya di ward, saya menghidapi COVID-19 ni, dia tak terlalu sakit. Saya cuma batuk, selesema sahaja selama 3 minggu. Saya tidak ada komplikasi, ya. Saya tak ada seperti sakit-sakit seperti paru-paru dan sebagainya yang boleh menjadi lebih teruk, kalau seorang tu dia ada sakit tersebut dan kemudian menghidapi COVID-19. Alhamdulillah. Tapi berikan sokongan, paling penting sekali. Jangan kita terlalu sangat jangan kita terlalu takut. Maksudnya, kalau kita ada kenalan yang kena COVID-19, pastinya kita tahu kita perlu jauhi mereka. Pastinya kita tahu kita perlu jauhi, maksudnya kita jangan ziarah, ataupun kita pastikan kita pakai pelitup setiap masa. Tapi bantu mereka. Apa bantuan-bantuan diperlukan, cuba kita tunaikan. Macam seperti saya maklumkan tadi, ada jemaah daripada Masjid Al-Iman yang membantu saya
membantu keluarga saya ketika mereka tak boleh keluar pergi ke pasar dan sebagainya, belikan sarapan, belikan barang-barang keperluan, beras dan sebagainya. Dan Masjid Al-Muttaqin juga, mereka memaklumkan kepada pelajar-pelajar di masjid yang saya mengajar kelas tersebut, berikan mereka makluman yang mereka kena duduk di rumah dan sebagainya. Jadi teruskan sokongan anda kepada mereka yang menghidapi COVID-19. Jangan sampai anda menghina mereka, mengherdik mereka, kerana mereka bukan pilih untuk dihidapi COVID-19. Teruskan sokongan anda kepada mereka yang menghidapi COVID-19. Jangan sampai anda menghina mereka, mengherdik mereka, kerana mereka bukan pilih untuk dihidapi COVID-19. Kalau pilih tu maknanya kita nampak, kita ambil, kita letak dalam diri kita. Itu pilih. Tapi perkara ini dia di mana-mana saja. Dan pastikan kita terus menjaga keselamatan. Kita harus fikir orang lain juga. Ini pun salah satu perkara yang perlu saya ingatkan kepada para penonton. Di masjid-masjid seluruh Singapura masih diamalkan langkah-langkah keselamatan. Okay. Anda perlu pakai pelitup setiap masa. Anda perlu membawa sejadah atau telekung sendiri. Anda perlu pastikan jarak keselamatan dijaga 1 meter. Dan sebaiknya anda wuduk di rumah. Perkara ini perlu sangat diteruskan. Perlu sangat diteruskan. Untuk keselamatan seluruh umat. Untuk bukan keselamatan anda sahaja, tapi juga ahli keluarga anda dan juga para jemaah yang ada. Sebab para jemaah kita bukan hanya setakat mereka yang muda, tapi juga ada mereka-mereka yang masih ada komplikasi, sakit dan sebagainya. Lebih-lebih lagi mereka yang dah berumur, the vulnerable people. Kita harus juga jaga keselamatan. Pastikan anda dalam masjid tidak lebih daripada 30 minit, kecuali anda bertugas di sana. Pastikan kalau untuk solat Jumaat dan solat-solat lain juga anda perlu berdaftar, perlu booking, rajin-rajinkan booking. Okay. Pergi ke website MUIS ataupun anda download aplikesen Muslim SG untuk permudahkan urusan untuk berdaftar untuk solat jemaah. Jadi kepada para penonton, jangan lupa teruskan usaha untuk jaga keselamatan. Dan sekiranya anda adalah frontline worker, anda seorang jururawat, anda seorang doktor, pastikan anda adalah orang yang awal-awal mendapat vaksin COVID-19. Dan saya nak ingatkan kepada semua yang menonton, daripada kita nak mengata, baik kita doakan. Daripada kita nak melatah, baik kita jaga kesihatan diri kita. Anda batuk, sila semua, pergi doktor. Jangan pula, sibuk orang tu kena COVID, kita pula, sibuk. Ramai-ramai doa selamat kat rumah, berkumpul, tak pakai pelitup, duduk lama-lama 3 jam, 4 jam. Perlu kita semua bertanggungjawab bersama-sama. InsyaAllah kita harapkan, kita terus berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala bala. Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kesihatan dalam diri kita agar kita dapat terus tambahkan kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi seorang Muslim yang lebih baik hari ke hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah subscribe belum? Belum kan? Jangan lupa follow IG dan Facebook Fanzuru dan juga YouTube Fanzuru Media. Boleh? Itu dia.